Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, hari ni semua macam mana? Sihat ke? Ada siapa-siapa yang sakit? Sihat, Alhamdulillah. Okey, sebelum cikgu mulakan kelas hari ni, cikgu nak sembang-sembang sikitlah dengan kamu. Kamu okey ke dekat rumah sepanjang PDPR ni? Contohnya ada masalah internet ke ataupun adik selalu kacau ke? Setakat ni okey. Mhm. Alhamdulillah. Okey. Tak apa, cikgu faham je sebab PDPR ni bukanlah mudah kan. Lama sekali kamu ni calon SPM, banyak aktiviti kan. So cikgu free je lah kalau kamu nak share apa-apa, okey? Yang mana cikgu boleh tolong, cikgu akan tolong. Okey. Mm, untuk hari ni, cikgu ada sediakan bahan untuk kelas hari ni lah. Okay, sekejap ya, cikgu share. Okey, untuk hari ini kita akan sambung topik yang lepas, iaitu topik yang ke-6, topik nisbah dan fungsi trigonometri. Okey, kamu jangan stres-stres, tutup dulu buku untuk permulaan ni. Tutup dulu buku dan pegang satu kalkulator kamu. Cikgu pun ada kalkulator ni cikgu. Okey, pegang kalkulator. Okey, cikgu ada ambil soalan daripada buku teks lah sebenarnya. Soalan ni soalan dari sub topik yang lepas, sub topik yang pertama. Okey. Okey, cikgu nak minta kamu tekan sin 167. Sin 167, tekan je terus kat kalkulator. Tekan sin 167, berapa nilai yang kamu dapat? Berapa? 0.22495. Okey, cikgu dah bundarkan. Betul. 0.2250. Yang seterusnya. Cos 258. Berapa nilai yang kamu dapat? Negatif 0.2079. So, cikgu dah bundarkan. Cikgu gunakan kepada negatif 0.2080. Okey, yang ketiga. Tan 349. Berapa kamu dapat? Negatif 0.19438. Okey, cikgu dah bundarkan. Negatif 0.1944. Okey, terima kasih atas kerjasama. Betul lah tu jawapan yang kamu dapat. Cuma cikgu nak tanyalah. Nilai-nilai dalam bulatan iaitu 167, 258, 349. Ini merupakan nilai-nilai apa? Betul, nilai-nilai theta. Nilai theta. Jadinya pattern soalan yang cikgu bagi dekat atas, dekat skrin yang cikgu paparkan sekarang ni adalah sin, cos, tan theta sama dengan apa, betul tak? Maksudnya dekat sini kamu boleh directly tekan calculator lah. Sin apa sama dengan apa. Sin 167 terus dapat jawapan betul. 0.2250. Tetapi kalau pula cikgu tanya, banyak betul soalan cikgu kan. Kalau pula cikgu tanya, theta tu kalau diberi sin theta sama dengan 0.2250, macam mana cikgu nak dapatkan 167 ni? Apa yang kamu akan buat? Ini ilmu daripada tingkatan-tingkatan lepas lah. Subjek matematik yang lepas. Tekan apa? Arcsin kan? Arcsin 0.2250, betul? Kalau yang ni pula, maksudnya cos negatif 0.2080. Kalau yang ni pula, arctan negatif 0.1944. Tetapi, okey, cikgu nak check lah kan, betul tak? Kalau shift
sin 0.225 kan? Akan dapat, alamak, tak sama lah. Sini 13, sini 167. Macam mana tu? Okey, cikgu tak adalah nak cakap ini salah sebenarnya. 13 ni tak salah pun. Tetapi macam mana boleh dapat 167? Okey, itulah sebenarnya apa yang kita akan belajar hari ini. Diberi nilai sin 0.2250, macam mana nak cari nilai theta tersebut. Okey. Masih lagi dalam subtopik 6.1, nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut theta, dan theta itu berada di antara 0 hingga 360 darjah. Dan hari ini kita akan fokuskan kepada bagaimana cara untuk menentukan sudut apabila nilai sinus, kosinus dan tangent sudut tersebut diberi. Macam saya cakap tadi, sekiranya sin theta diberi 0.5, apa yang kamu akan buat untuk mencari nilai theta? Tetapi nilai theta tu tak bolehlah kita dapat terus daripada kalkulator, kena ingat tu, sebab kita ada pengaruh daripada sudut rujukan sepadan, yang mana kita dah belajar daripada subtopik yang lepas. Okey, boleh cikgu teruskan? Boleh, okey. Apa yang kamu akan dapat hari ini? Yang pertama, kamu dapat membezakan nilai positif atau negatif bagi sinus, kosinus dan tangent pada sukuan kedua, ketiga dan keempat. Okay, sukuan pertama kan semua positif kan? Cuma yang bezanya dekat sukuan kedua, ketiga dan keempat itu je yang ada yang positif, ada yang negatif. Kamu kena ingatlah tu kan? Yang kedua ialah mengira sudut rujukan sepadan yang betul dengan menggunakan kalkulator. Ini pun sebenarnya kamu dah belajar daripada subtopik yang lepas. Subtopik yang lepas. Dan yang ketiga, ini merupakan goal kita lah hari ini. Kita punya tujuan kita lah untuk apa yang kita akan belajar hari ini. Kita akan dapat menghitung sudut theta berdasarkan sukuan yang dikenal pasti dengan betul. Okey, boleh cikgu mulakan? Boleh. Okey, mari kita imbas kembali. Okey, imbas kembali daripada ilmu daripada sub-subtopik yang lepas. Okey, ini kamu dah familiar kan? Ini sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat. Okey, cuba kamu ingat balik macam mana cara untuk kamu mendapat sudut rujukan sepadan di sukuan yang pertama. Ada pengiraan ke? Ada ke operasi apa-apa? Tak ada kan? So, sudut rujukan sepadan adalah sama dengan theta. Yang kedua, sukuan yang kedua nak cari sudut rujukan sepadan ialah 180 tolak je dengan theta. Okay, sebab sini 180 kan? So, tolak je dengan theta, kamu akan dapatlah sudut rujukan sepadan tu. Dari sini sampai sini. Okay? Okey, sukuan yang ketiga. Sukuan yang ketiga, kamu akan, apa yang kamu akan buat adalah theta tadi yang besar tu tolak dengan 180. Theta yang besar, tolak 180 akan dapat sudut rujukan sepadan di sini. Dan yang sukuan yang keempat ialah 360 ni semua kan. Tolak dengan theta yang kamu dapat, theta yang kamu dapat, dan kat sini akan dapat sudut rujukan sepadan. Okey, boleh ingat? Dia memang confusing sikit lah kan. Tapi tak apa, insyaAllah kalau banyak latihan, kamu akan ingat sendiri. Okey, nilai positif dan nilai negatif. Ini sangat penting ni. Okey, sukuan yang pertama semua positif. Sukuan yang kedua sin saja positif. Sebab tu cikgu letak S sini besar-besar kan. Sukuan yang ketiga tan sahaja positif. So sini T mewakili tan tu lah. Dan sukuan yang keempat cos positif. K ini mewakili cos tu. Okey, cikgu ada buat akronim. Sekian, terima kasih. Supaya kamu senang ingat. Sukuan yang pertama ni memang kena set lah siap-siap, memang semua positif kan. Cuma yang sukuan kedua, ketiga, keempat ni yang akan menimbulkan sedikit kekeliruan lah.
kalau kamu tak buat akronim ni. Okey. Okey, semua setakat ni. Kalau ada soalan, boleh terus ajukan kepada cikgu ya. Okey. Untuk topik kita hari ini, inilah yang akan kita belajar, iaitu bagaimana caranya untuk menentukan sudut apabila nilai sinus, kosinus dan tangen diberi. Macam saya cakap tadilah, jikalau diberi sin theta sama dengan 0.5, macam mana kita nak cari theta tersebut? Yang pertama, kamu perlu mengenal pasti sukuan berdasarkan tanda positif atau negatif pada nilai fungsi trigonometri. Yang cikgu tunjuk tadi tu lah dalam yang petak tu kan, sekian terima kasih tu. Itu yang penting kamu kena ingat. Yang kedua, tentukan sudut rujukan sepadan. Sudut rujukan sepadan ni kamu boleh refer yang tadi yang ada bulat tu, bulatan unit. Macam mana nak cari sudut rujukan sepadan. Dan yang ketiga, barulah kita boleh hitung sudut theta tu berdasarkan sukuan yang dikenal pasti. Okey, cikgu faham memang ada sedikit confusing lah. Memang kalau cikgu sendiri pun sekali imbas pun, sekali tengok pun susah lagi nak faham. Okey, tak apa, kita tengok contoh. Contoh 6 ni boleh saya buka dekat buku teks. Okey. Contoh 6 soalan A, diberi sin theta sama dengan 0.6157 dan theta berada di antara 0 darjah hingga 360 darjah. Hitung nilai theta tersebut. Theta ni lah. Okey, langkah yang pertama, kita kena tengok nilai sin, cos atau tan yang diberi itu adalah positif ke negatif. Contoh macam dekat sini. Sin theta sama dengan 0.6157. Ini nilai positif ke negatif? Nilai positif. Okey, bila sin nilai positif, dia berada di sukuan yang mana? Sukuan yang pertama dan sukuan yang kedua. Okey, kita teruskan ke langkah yang kedua. Tentukan sudut rujukan sepadan. So dekat sini kamu boleh sertakan terus shift sin 0.6157, kamu akan dapat 38. Okey, so kita guna balik ilmu yang tadi tu. Sin positif terletak di sukuan yang pertama dan sukuan yang kedua, dan 38 ni adalah nilai di sukuan yang pertama. So boleh je ambil terus, directly tarik terus 38 dan nilai di sukuan yang kedua. Kena ingat formula ni, 180 tolak 38. So kamu akan dapat 142. Okey ke setakat ni? Okey, kita move ke soalan B. Soalan B. Okey, yang pertama sekali, apa kita nak tengok? Nilai cos tu kan? Nilai cos tu negatif ke positif? So dekat sini nilai cos negatif. Sukuan yang mana nilai cos negatif? Ni. Sukuan yang kedua dan sukuan yang ketiga. So, langkah satu dah settle. Okey, langkah kedua, sudut rujukan sepadan. So dekat sini boleh tekan terus shift cos 0.4226 dapat 65. So, dekat sini ni, apa cikgu cakap tadi, 65 ni, sudut rujukan sepadan ni adalah nilai di sukuan yang pertama. So, cos negatif tak duduk di sukuan yang pertama. Awak kena ingat tu, cos negatif berada di sukuan yang kedua dan sukuan yang ketiga. Okay, macam mana nak cari theta di sukuan yang kedua? Ni kat sini dah tunjuk dah ni. 180 daripada sini
tolak dengan nilai theta yang kita dapat tadi tu, 65. So, tolak nilai sudut rujukan sepadan 65. So, akan dapatlah 115. Ni yang besar ni. Okey. Okey, yang kedua 180, yang di sukuan yang ketiga, kita kena buat 180 sebab sini 90. Sini 180 dah. Lepas tu kena tambah dengan ni nilai sudut rujukan sepadan. Sudut rujukan sepadan kan duduk kat sini kan. So tambah saja dengan nilai sudut rujukan sepadan 65, dapat je terus 245. Okey, senang ke senang? Okey. Kita move ke soalan C. Soalan C. Tan theta sama dengan negatif 1.4826. Okey. Tan negatif terletak di sukuan yang keberapa? Sukuan yang ke-2 dan sukuan yang ni. Tan negatif. Sukuan yang ke-4. Okey, yang pertama sekali, langkah pertama dah settle kan? Dah tahu tanda negatif tu kan? Okey, yang kedua, tentukan sudut rujukan sepadan. Macam mana nak buat? Okey, tekan shift, tekan tan, dapat tekan 1.4826, dapat 56. Betul tak? So 56 ni, betul ke jawapannya 56 ke? Tak, sebab 56 ni berada di sukuan yang pertama. Jadi kita dah tentukan kan, tan negatif tu berada di sukuan yang kedua dan sukuan yang keempat. Sukuan yang kedua, macam mana kita nak tahu sukuan yang kedua? Ni kan, 180 atas ni saja, tolak dengan 56. Sudut rujukan sepadan. Dapatlah semua ni. 1, 2, 4. Sama juga macam ni. 56 ni dekat sini. Kita nak tahu nilai yang besar ni. So maksudnya 360 semua ni tolak dengan nilai ni. Dapatlah 304 darjah. Okey. Boleh ingat tak? Setakat ni boleh ingat tak? Boleh scan, boleh ingat dalam kepala tak? Ni, ni, dua ni. Dua ni sangat penting ya. Kalau tak ingat tu, susah sikit lah. Tapi saya percaya, awak mesti boleh ingat. Senang je ni. Okey, kita move kepada latih kendiri. Untuk soalan ni, cikgu tak sediakan nota yang tadi tu lah. Jadi, cikgu nak minta awak buat soalan A. Cikgu akan bagi seorang untuk jawab saja. Cikgu bagi masa 1 minit je. Okey, boleh cikgu minta Afwan untuk jawab soalan ni. Berapa yang kamu dapat? Berapa? 70 dan 110. Okey, mari kita tengok jawapan Afwan ni betul ke tak? Okey, yang pertama sekali kan awak kena tentukan sin positif terletak di sukuan yang pertama dan sukuan yang ke STK. Sin positif di sukuan yang kedua. Seterusnya cari nilai sudut rujukan sepadan. Sudut rujukan sepadan cikgu dapat 70. So 70 ni berada di sukuan yang pertama. Jadi bolehlah kita ambil teruskan sebab sin positif ada di sukuan yang pertama. 70. Dan sukuan yang kedua macam mana kita nak kira? 180 semua tu tolak dengan sudut rujukan sepadan. Dapatlah semua tu 110. Jadi jawapan Afwan tu betul. Boleh tuntut hadiah dengan cikgu lagi. Okey. Soalan lain B hingga I, kamu boleh cuba buat di rumah. Tak apa, buat je slow-slow. Nanti minggu depan kita akan bincang. Okey, apa yang kamu belajar hari ni?
Yang pertama, kamu dapat menentukan nilai positif dan nilai negatif bagi setiap sukuan dan macam mana cara untuk mengaplikasikannya. Dan yang kedua, kamu dapat tahu apa itu kepentingan menguasai konsep sudut rujukan sepadan dalam menentukan sudut apabila nilai sinus, kosinus dan tangent diberikan. Okey, ada soalan lain? Tak ada Okey, terima kasih. Untuk semua yang datang kelas hari ini, kita jumpa lagi pada kelas yang seterusnya.